TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para penonton Didik TV KPM. Hari ini kita bawakan kepada anda secara langsung majlis perasmian inisiatif Reading Progress yang di sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia yang akan disempurnakan oleh Yang Berbahagia Menteri Kanan Pendidikan. Yang berbahagia Datuk Dr. Razi Jidin, Menteri Kanan Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang mana program pada kali ini, untuk pengetahuan anda semua, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah pun mengeluarkan Pelan Transformasi ICT KPM 2019 hingga tahun 2023, di mana pelan ini bertujuan untuk menyokong visi KPM dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 yang menggariskan strategi inisiatif bagi pengupayaan peningkatan kualiti sistem pendidikan kebangsaan. Jadi kita nak lihatkan apa yang berlaku di sana bersama dengan rakan setugas saya, Nisake. Kesudian Yang Berhormat hadir pada pagi ini. Terima kasih rakan setugas di studio Aiman Sufian. Assalamualaikum, salam sejahtera penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Nisake di lokasi majlis pelancaran kita pada hari ini, iaitu Majlis Pelancaran Inisiatif Reading Progress di sekolah yang bertempat di Mardia Hotel and Suites Shah Alam, Selangor. Apa yang berlaku di awal pagi tadi, kehadiran peserta seramai lebih 300 orang, kehadiran Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin, yang mana sebentar lagi beliau akan berkongsi mengenai inisiatif kita pada hari ini. Dan pelaksanaan Reading Progress ini telah dilakukan di Putrajaya, Kuala Lumpur, Selangor, Perak dan Pahang pada peringkat awalnya. Memandangkan ucapan YBMK sudah pun bermula, jadi sama-sama kita saksikan dan dengarkan ucap pertama dari Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin. Saudara Zainal, Saudara Haji Azman, tuan-tuan, puan-puan serta peserta-peserta yang hadir pada pagi ini. Pagi ini programnya ringkas tetapi maknanya cukup mendalam. Apa yang kita ingin sampaikan kepada umum adalah tentang pendekatan berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris. Kita tahu antara cabaran utama untuk kita adalah keperluan bagi guru-guru melihat keupayaan setiap daripada seorang murid, mengambil kira jumlah murid dalam kelas, mengambil kira kekangan masa, maka perlu ada pendekatan yang lebih bersesuaian menggunakan teknologi semasa bagi membolehkan kita mengoptimumkan pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris dalam kalangan murid-murid kita. Jadi apabila kita berbincang di peringkat kementerian, saya sendiri melihat apakah ada di pasaran perkara-perkara yang boleh kita ambil ataupun teknologi-teknologi yang boleh kita lihat bagi membolehkan pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris ini terus kita tingkatkan. Dia tak macam zaman saya dulu, nak baca daripada buku, semuanya nak kena cari. Sekarang ini anak-anak kita terdedah kepada dunia digital yang amat meluas. Jadi adalah penting untuk kita melihat edtech ataupun teknologi-teknologi dalam bidang pendidikan ini kita bawa bersama dalam kita memperkasakan pendidikan negara. Sebab itu pagi ini kita di sini dan sahabat-sahabat lain di seluruh negara sedang mengikuti, guru-guru bahasa Inggeris mengikuti latihan untuk penggunaan Reading Progress ini. Ini merupakan satu usaha kita supaya apabila dilaksanakan rintis ini di 576 buah sekolah di seluruh negara, dan pada hari ini ataupun pada sesi ini akan melibatkan 1188 orang guru, maka program ini akan dapat kita kembangkan ke seluruh negara pada awal tahun hadapan. Apa yang paling penting, kita perlu melaksanakan program merintis ini bagi membolehkan kita lihat
kalau ada keperluan untuk kita menambah baik dalam proses pelaksanaan program ini. Maka dalam konteks ini, ramai peserta-peserta yang hadir pada hari ini, kalau ada ruang, katakanlah untuk ditambah baik program ini, bolehlah disampaikan kepada pihak kementerian. Let's work together to do this. Kerana apa? Pendekatan sebegini sebenarnya memudahkan semua pihak dan meningkatkan potensi anak-anak kita. Kalau dulu agak mustahil cikgu nak panggil setiap orang murid, bagi satu perenggan, duduk depan-depan, okey baca. Satu cikgu dengar, oh ni salah, ini pronoun salah, ini tak betul sebut, ini tak betul sebut. Sampai ke sudah paling ramai pun 3 orangnya. Sebab itu saudara-saudari, melalui pendekatan ini, murid boleh merekodkan pembacaan perenggan-perenggan ataupun teks yang disediakan oleh guru mengikut kemampuan masing-masing. Banyak saya bincang dengan bahagian pembangunan maklumat, ELTC dan sebagainya, bahagian kurikulum. Macam mana nak buat? Macam mana kita nak kira? Sampai to the extent that kita nak dia pronounce 100% macam orang putih ke? Kita nak bagi sikit kurang lah 80% ke? Sebenarnya teknikal ini kita biar atau kita serahkan kepada pakar untuk tetapkan. Dan pandangannya sebaiknya kita ajar pronunciation itu tepat daripada awal. Walaupun kita lihat reading progress ini membolehkan murid merekodkan bacaan mereka, sama ada sebutan itu betul ataupun tidak, tetapi secara psikologinya ianya akan mendedahkan murid kepada perkataan-perkataan baru, kepada struktur-struktur ayat. Kerana pembacaan yang penuh fokus ini akan membentuk satu pandangan yang lebih jelas berkaitan dengan keseluruhan ayat. Dia nak baca, dia tak boleh baca satu perkataan. Dan ini memberi ruang sebenarnya, walaupun ianya dari sudut pronunciation, pembacaan, tapi pada masa yang sama memberi ruang untuk anak-anak ini meluaskan jumlah-jumlah perkataan yang mereka berjaya atau dapat kuasai dalam bahasa Inggeris. Saudara-saudari, pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris ini seharusnya perlu dijadikan sesuatu yang menyeronokkan. Semalam saya turun ke sekolah. Saya biasa turun ke sekolah semalam nak mengajar sedikit. Sempat mengajar bahasa Inggeris sedikit, matematik sedikit dan bahasa Melayu sedikit. Bila kita minta anak-anak kita, saya ambil buku teks, cari teks yang melibatkan conversation. 2-3 orang, kita buka muka surat. Okey, buka muka surat 18. Siapa nak jadi Anne? Siapa nak jadi Mary? Siapa nak jadi Adam? Semua pakai akak tangan, bersemangat nak berlakon. Dan ramai yang keluar, okey, baca dengan memek mukanya, dengan caranya. Means what? Anak-anak kita ni, kalau pengajaran itu dibuat secara menyeronokkan, they more than happy. Seronok, pakak berebut nak berlakon. Jadi sebab itu saudara-saudari, pendekatan yang kita gunakan ini untuk menimbulkan keyakinan. Bila dia tengok, dia boleh sebut sikit, dia boleh betulkan bacaan dan sebagainya. InsyaAllah kita akan lihat bahawa program ini akan dapat membantu untuk kita memperkasakan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan anak-anak kita. Like it or not, kita tak ada pilihan. Bahasa Inggeris merupakan bahasa antarabangsa, merupakan bahasa yang penting yang digunakan di seluruh dunia. Nanti ada pula tanya, kenapa tak buat untuk BM? Saudara-saudari, kita juga melihat program ini untuk bahasa Melayu namun masih belum tersedia. Masih belum tersedia. Program ini insya-Allah untuk bahasa Melayu akan tersedia pada awal tahun hadapan. Itu juga kita akan teliti dengan lebih mendalam apabila pihak Microsoft menyediakannya untuk kita melihat kesesuaian penggunaan program tersebut. Maka apa yang paling penting, mesejnya adalah bahawa pengajaran dan pembelajaran ini boleh dilaksanakan dalam pelbagai pendekatan. Apa yang kita nak adalah supaya murid-murid kita melihat bahawa teknik, kaedah pengajaran dan pembelajaran ini adalah sesuatu yang menyeronokkan dan memberi hasil kepada pembangunan kebolehan mereka. Baru dia rasa ada semangat. Kalau dia tengok dull je, boring je, maka mereka sedikit sebanyak akan melihat mata pelajaran tersebut sebagai sesuatu yang agak tidak menyeronokkan. Saudara-saudari, itu berkaitan dengan reading progress. Ini merupakan salah sedikit, ini baru sikit ni.
Ini baru sedikit pengenalan kepada EdTech dalam konteks pendigitalan pendidikan. Kita sedang melihat lebih banyak EdTech yang lain yang boleh digunakan untuk memastikan pengajaran dan pembelajaran itu dapat dilaksanakan dengan lebih cekap dan dengan lebih berkesan serta lebih memudahkan guru-guru. Jadi as I said before, kalau kelas itu ada 35 orang nak test seorang-seorang, nak tengok boleh membaca, tak boleh membaca, setakat mana betul, sebut dan sebagainya, sampai ke sudah tak selesai. At least nak buat satu sesi tak mengajar benda lain dah kalau nak berhabiskan 35 orang. Sebab itu pendekatan sebegini akan membantu guru. Dan pada masa yang sama untuk mata pelajaran lain, sebagai contoh mata pelajaran matematik, kita juga sedang melihat EdTech yang bersesuaian teknologi pendidikan pendigitalan yang sesuai untuk membolehkan ianya digunakan di sekolah-sekolah di seluruh negara. Nanti cakap nak guna kat sekolah, internet pun tak ada. InsyaAllah saudara-saudari, pendekatan kita sebab sepatutnya kertas kabinet berkaitan dengan peningkatan sambungan internet di sekolah. Kita nak sambung internet di seluruh sekolah di seluruh negara dengan kelajuan yang lebih tinggi dan melibatkan semua kawasan dalam sekolah. Sepatutnya dibawa ke kabinet. Kertas dah selesai, tapi sebab parlimen dah bubar, nak buat macam mana? Kalau tak selesai, sebab itu saya agak kecewa bila bubar parlimen ni banyak lagi benda in the pipeline yang kita ingin pastikan supaya dapat diselesaikan. Kerana apa? Kita tahu kalau lambat sedikit proses ini, maka segala proses-proses lain akan terkesan. Tetapi mengambil kira bahawa untuk membuat sambungan internet berkelajuan yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada apa yang ada pada hari ini. Kalau dulu internet di sekolah ada di bilik guru, ada di pusat sumber, ada di pejabat pentadbiran, kita ingin adakan internet di seluruh kawasan sekolah, dalam kelas, di kantin, dalam pusat sumber, di semua tempat digunakan yang boleh digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran, termasuk di asrama. Ini merupakan satu transformasi yang amat besar yang kita ingin laksanakan untuk penyambungan internet di sekolah. Dan usaha kita untuk menyiapkan kertas ini mengambil masa yang begitu yang agak panjang kerana kita perlu membuat penelitian. Dah selesai semua dah, dengan mampu, dengan UKAS, dengan apa kita dah selesai. Tunggu masa untuk kita bawa ke kabinet, namun begitu masih belum dapat dibawa lagi. Dan insya-Allah apa yang paling penting, that's the way forward. Sebab saya tak nak kita atau saudara-saudari melihat bahawa ini merupakan pendekatan seolah-olah sembang saja, internet pun teruk. No, we are working on that. We are working very hard on that. Dan juga pembekalan peranti-peranti ke sekolah. Sekarang ini peranti-peranti baru telah mula dibekalkan, telah ditukar. Peranti-peranti baru semua kita pakai laptop. Kerana apa? Dalam konteks sebegini, dia bila dekat pilihan raya ni dia banyak bercakap. Banyak bercakap ni suara pun kurang. So dalam konteks sebegini, kita inginkan supaya kalau cikgu nak buat dalam kelas, cikgu boleh bawa peranti-peranti ke kelas. Kalau cikgu nak buat kat kantin lah, nak mengajar sambil-sambil nak mengajar di kantin atau di tepi pokok bawah mana pun boleh bawa peranti tersebut. Dan cikgu, guru-guru tak perlu risau, pengetua dan guru besar tak perlu risau nak repair dah. Melalui pendekatan sewa guna ini, semua komputer yang dibekalkan di sekolah kalau rosak, pembekal kena baiki, dan sementara nak tunggu baiki, kalau lama sangat dia kena ganti letak yang boleh digunakan. Jadi ini merupakan pendekatan yang menyeluruh. Sebab itu saya kata dalam konteks pendigitalan pendidikan, we are working hard towards that untuk memastikan supaya ianya dapat dilaksanakan dengan cepat dan cekap. Saudara-saudari, as I said, dalam konteks transformasi pendidikan for the past 2.5 years, banyak perkara-perkara baru yang telah sedang dan akan kita laksanakan. What is more important is that kita pastikan supaya kepercayaan kepada KPM itu dapat terus dibina.
Saya tahu di luar sana ramai yang cuba menyentuh pelbagai perkara. Apa yang paling penting adalah untuk kita terus committed, laksanakan yang terbaik dan pastikan setiap apa yang kita lakukan itu memberi impact yang paling baik. Saya juga ingin mengambil peluang memohon saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan, menjelaskan sedikit kepada sahabat-sahabat di luar sana, kawan-kawan dan rakan-rakan berkaitan dengan silibus pendidikan. Ini saya jelaskan banyak kali. Namun begitu saya melihat mesej ini tidak sampai sepenuhnya di bawah. Jadi akhir-akhir ini saya turun ke bawah untuk menjelaskan kembali berkaitan dengan silibus ini. Saya mengambil ruang ini sedikit untuk saya jelaskan berkaitan dengan silibus ini. Pertama sekali, silibus yang digunakan pada hari ini adalah silibus yang mula digunakan pada tahun bila? 2017. Ini bukan silibus Razi Jidin. Ini silibus yang mula digunakan pada tahun 2017. Untuk membina silibus ini, ianya mengambil masa. Nak sediakan DSKP dan sebagainya mengambil masa. Dan prosesnya bermula lama sebelum itu. Bukan 2017 terus tukar jadi, tidak. Ianya telah bermula lama sebelum itu. Mungkin mengambil pandangan daripada pelbagai pihak sebelum ianya disiapkan. Now, yang bina silibus ini adalah guru-guru. Yang membina silibus ini adalah pegawai-pegawai pendidikan. Ini merupakan yang dibina oleh kepimpinan pendidikan di semua peringkat, mengambil kira, boleh juga. Lately hari-hari bercakap berjam-jam. So, mengambil kira semua perkara dan apa pun, jika kita lihat prosesnya begini. Mungkin saudara-saudari pun semua dah faham. Bila 2017, silibus ini dia tak boleh tukar tiap-tiap tahun. Kalau tukar kan cikgu pening, semua orang pening. Jadi mengikut pendekatan yang digunakan oleh KPM selama ini, bukan sekarang, selama ini silibus ini bila mula 2017 dia akan habiskan satu pusingan, satu cycle. Murid darjah 1 2017 akan masuk darjah 1 2017, darjah 2 2018 dan akan berakhir darjah 6 tahun 2022. Bila selesai darjah 6 tahun 2022, maka ruang itu di sepanjang tempoh itu digunakan untuk membina atau melihat semula pada silibus tersebut. Untuk murid sekolah menengah, silibusnya pusingannya dah tamat dengan kohort pertama SPM menggunakan pendekatan baru untuk SPM 2021. Sebab itu saya dah banyak kali sebut bahawa kita menerima pandangan semua pihak berkaitan dengan silibus ini kerana kita sedang membina silibus baru untuk digunakan pada masa yang akan datang. Dan banyak pandangan yang kita terima. Saya turun buat sesi lebat urus, banyak pandangan yang diterima. Ada yang kata sekarang ini dah undi 18. Apakah cukup dalam silibus kita berkaitan dengan kesedaran politik? Jadi kita ambil kira macam-macam pandangan yang diberikan, kita ambil kira pendekatan atau pandangan yang diutarakan tersebut. Apa yang paling penting, kita perlu fahami bahawa ini merupakan satu proses penambahbaikan. Jadi saya nak jelaskan di sini kerana di luar sana sekarang ini, ahli-ahli politik ini bila musim pilihan raya dia tak ada kerja lain. Kerja ni nak buat politik sahaja, termasuklah mempolitikkan pendidikan dalam konteks silibus. Saya di sini mempertahankan apa yang ada yang telah dibina. Because benda itu dibina telah siap pada tempoh yang sebelum ini untuk tempoh sekian lama. Kalau nak berpolitik mudah. Kalau silibus mula digunakan pada tahun 2017 maknanya apa? Zaman BN pakaian tu, zaman PH pakaian tu. That's politik. I can say that. But I will not say that. Pendidikan ini perlu dijauhkan daripada politik. Saya tak pernah sentuh politik dalam bidang pendidikan. No. Let's change the way we do things in pendidikan. Sebab itu saya kata apa yang paling penting dalam pendidikan, let's work from our heart.
Pendidikan ini memerlukan satu keikhlasan. Pendidikan ini memerlukan satu kejujuran. Apa yang paling penting, kita perlu bekerjasama, pastikan bahawa kita buat yang terbaik. Jadi kita terima pandangan semua berkaitan dengan silibus ini. Kita sedang meneliti, I think Haji Azman is going around buat engagement bahagian kurikulum dan beberapa bahagian lain. As I understand the whole process, ya, turun buat engagement dan sebagainya. Kita terbuka menerima pandangan semua pihak. Kerana apa? Kita tahu bahawa tak kisahlah sama ada mereka guru, mereka pemimpin pendidikan, mereka ibu bapa, mereka pemimpin masyarakat, mereka anak-anak muda, mereka ingin melihat pendidikan kita menjadi jauh lebih baik. And we are here di kementerian pun, itulah juga yang kita ingin laksanakan. Apa yang paling penting adalah for us to trust each other. Sebab itu pagi ini program nampak mudah, tetapi mesej yang nak disampaikan bahawa we are moving forward with our pendidikan dalam memastikan supaya apa pendekatan yang kita gunakan pada hari ini terus relevan untuk pengajaran dan pembelajaran anak-anak kita di sekolah. Saya doakan yang terbaik untuk semua dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya melancarkan inisiatif Reading Progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Dr. Razidin atas ucapan perasmian sebentar tadi. Dan kini majlis menjemput Yang Berusaha Dr. Isah binti Aili untuk berada di atas pentas bagi mengiringi Yang Berhormat Menteri bagi menyempurnakan gimit perasmian. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Dipersilakan juga barisan VIP. Majlis ini juga turut dihadiri oleh peserta bengkel inisiatif Reading Progress dari Zon Selatan dan juga Zon Timur secara dalam talian melalui aplikasi Teams. Majlis mohon supaya Yang Berhormat Dr. Razidin untuk kekal berada di atas pentas untuk acara seterusnya. Majlis teruskan lagi dengan penyerahan simbolik headset kepada wakil daripada Jabatan Pendidikan Negeri. Dengan itu dipersilakan penerima pertama. Dipersilakan Puan Hajah Farizah binti Haji Ahmad daripada Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seterusnya dijemput Tuan Haji Sajoli bin Masdur daripada Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Seterusnya dipersilakan Encik Abdul Rahim bin Muhammad Yunus daripada Jabatan Pendidikan Negeri Pahang.
Seterusnya dijemput Puan Hajar Rahimah binti Muhammad daripada Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Seterusnya dipersilakan Puan Wan Aisyah binti Haris daripada Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Majlis diteruskan lagi dengan sesi bergambar bersama penerima simbolik handset sebentar tadi. Dipersilakan. Hadirin sekalian, majlis mempersilakan Yang Berhormat Dr. Azijidin untuk ke sesi sidang akhbar di ruangan yang telah disediakan di luar Dewan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Dipersilakan. Hadirin dan majlis sekalian, diharap dapat bersabar menunggu di dalam dewan. Baiklah penonton Didik TV KPM, itu dia majlis pelancaran inisiatif Reading Progress di sekolah disertakan dengan gimmick serta penyampaian simbolik headset bersesuaian dengan Reading Progress kami. Baiklah, Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan telah pun menggariskan beberapa objektif sepanjang ucapan beliau, di mana dapat saya petik di sini objektif Reading Progress di sekolah ini adalah untuk menyampaikan hasrat dan amanat Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan berkaitan pelaksanaan inisiatif Reading Progress berjajarkan Common European Framework of Reference for Languages atau CEFR. Seterusnya, ia juga dilihat untuk menjadi platform utama penggerak inisiatif di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga untuk menerangkan aplikasi yang boleh dicapai dan memberi manfaat kepada semua murid, guru serta warga sekolah secara keseluruhannya. Jika anda lihat di belakang saya ini penuh dengan tetamu-tetamu yang memenuhi dewan ini, seramai 350 orang yang terdiri daripada guru-guru sekolah, pegawai JPN dan PPD, pegawai bahagian dan para tetamu jemputan khas serta warga KPM turut bersama dengan kami pada hari ini di dalam Dewan bersempena dengan majlis pelancaran inisiatif Reading Progress di sekolah. Bercakap mengenai kumpulan sasar bagi inisiatif ini, terdapat dua kumpulan sasar, iaitu Ketua Panitia Bahasa Inggeris dan juga guru-guru bahasa Inggeris di sekolah rendah dan sekolah menengah. Seterusnya, kumpulan sasar yang kedua ialah pegawai JPN dan juga PPD. Antara pengisian program sepanjang hari pada hari ini ialah lawatan Yang Berhormat Menteri Kanan ke ruang pameran Reading Progress. Ucap pertama seperti yang telah kita dengarkan sebentar tadi dan beberapa topik telah dipetik dengan harapan ianya dapat memberi penjelasan tentang apakah ianya inisiatif Reading Progress yang dijalankan serta penyerahan simbolik headset seperti yang saya sebutkan tadi kepada wakil bagi setiap negeri, Jabatan Pendidikan Negeri Wilayah Persekutuan Putrajaya, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor, Perak dan juga Negeri Pahang. Kita dapat lihat ya, antara fokus utama yang disebut-sebut sepanjang ucap pertama beliau adalah untuk memudahkan lagi para guru melihat prestasi, mengukur prestasi murid-murid dan membantu murid-murid di sekolah bagi meningkatkan kebolehan mereka di dalam bahasa Inggeris. Khususnya terdapat juga persoalan bilakah ianya akan dibuka kepada mata pelajaran lain seperti bahasa Melayu atau matematik. Menurut YBMK, beliau telah pun meneliti dan melihat sedalam-dalamnya tentang kebolehan aplikasi Reading Progress ini diaplikasikan kepada mata pelajaran lain, dan mungkin pada tahun hadapan kita akan dapat lihat sedikit kemaskini tentang isu ataupun persoalan yang telah diutarakan. Bercakap mengenai pendekatan terhadap inisiatif Reading Progress di sekolah ini, terdapat dua bahagian bagi pendekatan pelaksanaan, di mana yang pertamanya kita melihat untuk memastikan pelaksanaan inisiatif Reading Progress memenuhi kehendak kurikulum bahasa Inggeris di sekolah rendah dan juga sekolah menengah, dan guru juga perlu merujuk kepada dokumen standard kurikulum dan pentaksiran ataupun DSKP, Schemes of Work dan juga bahan sokongan seperti buku teks bahasa Inggeris yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan. Pendek kata, guru-guru yang berada di sini adalah mereka yang terlibat dengan bengkel kerja inisiatif Reading Progress di sekolah, maka mereka adalah
hadirin yang tepat untuk bersama-sama dengan kami pada hari ini. Baiklah, saya kira urusan saya di sini telah pun selesai. YBMK akan menuju ke ruangan sidang media. Seterusnya jamuan disediakan buat beliau dan lawatan ke ruang pameran akan berlangsung di sini. Kita kembali kepada rakan setugas saya di studio, Aiman Sufian. Terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi penonton Didik TV. Saya Nisa K kepada Aiman Sufian di studio. Silakan. Was worried about it. Baiklah, terima kasih sahabat setugas saya di Mardiah Suite Hotel. Sebentar tadi Majlis Pelancaran Inisiatif Reading Progress di sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia yang disempurnakan oleh Yang Berbahagia Menteri Kanan Pendidikan tahun 2022, yang mana pada tahun ini diadakan satu majlis yang cukup tepat, yang cukup cantik yang diadakan di sekolah, iaitu buat pengetahuan semua Kementerian Pendidikan Malaysia ini KPM telah pun mengeluarkan satu pelan transformasi ICT KPM 2019 hingga tahun 2023, yang mana pelan ini bertujuan untuk menyokong visi KPM dan pelan pembangunan pendidikan untuk seluruh murid di sekolah Malaysia PPPM 2013 hingga tahun 2025, yang mana menggariskan strategi dan juga inisiatif bagi mengupayakan meningkatkan kualiti sistem pendidikan kebangsaan. Dan yang menariknya, para penonton sekalian, ini untuk memartabat bahasa Malaysia dan memperkukuhkan bahasa Inggeris MBI bermatlamat untuk melahirkan murid-murid yang dapat menguasai bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris, dan secara tidak langsung memberikan mereka satu peluang meningkatkan kebolehpasaran mereka serta memaksimumkan peluang kerjaya mereka di luar sana suatu hari nanti. Yang mana pada hari ini kita adakan program yang bertarikh 18 Oktober 2022 daripada 10 pagi sehingga 1.15 tengah hari, yang bertempat di Mardiah Hotel Suite Shah Alam Selangor, yang mana disempurnakan sebentar tadi oleh Yang Berbahagia Datuk Dr. Razidin, Menteri Kanan Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia. Baik, pada para penonton sekalian, menariknya program yang dianjurkan pada hari ini adalah berobjektifkan untuk menyampaikan hasrat dan amanat yang disebutkan oleh Yang Berbahagia Menteri Kanan Pendidikan berkaitan dengan inisiatif Reading Progress berjajarkan Common European Framework of Reference of Language, yang mana berlangsung pada hari ini. Jadi kepada anda semua, mantapkan bahasa Melayu kita dan juga bahasa Inggeris kita dalam penggunaan kehidupan seharian kita dan juga untuk kegunaan kita di sekolah sana. Jadi terima kasih kepada para penonton sekalian. Saya Aiman Sufian mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Di sini bermula mengenal dunia bersama guru tercinta. Seronok belajar selama sentiasa, sekolahku sejahtera. Kesihatan diutama, kebersihan dijaga, sama perkasa etika, integriti di jiwa. Kita selami empati, bina kasih insani, teguh jati diri adab, sopan hidup harmoni. Sekolahku sejahtera, sekolahku sejahtera. Bangkitlah generasi pewaris negara.